jika Pakatan Rakyat menang PRU, UMNO di kempen ni, dia kata PAS, DAP akan jadi Perdana Menteri. Malaysia akan jadi Kristian sebagai agama resmi. Dan Malaysia akan jadi ejen Israel. Baik, saya nak jawab secara ringkas. Yang pertama, dia kata DAP jadi Perdana Menteri. Baik, tuan-tuan, ni DAP tanding 90 kursi. Dia buat tanda soal belakang tu. Tanda soalnya apa tujuan? Tujuan kita tak boleh bawa ke mahkamah. Sebab kalau kita bawa ke mahkamah, dalam mahkamah dia akan kata, kami tanya bukan tuduh. Padahal rakyat bila baca, rakyat tak baca tanda tanya tu. Rakyat kata, ui, Pakatan Rakyat bagi 90. Baik, tuan-tuan, DAP kita ambil pilihan raya 2008, DAP bertanding 46 kursi. Nak jadi Perdana Menteri mesti dapat sokongan 112 kursi. 111 pun tak boleh. Sebab kalau 111 kursi Pakatan Rakyat, kan, Barisan Nasional pun akan dapat 111. Baru sama banyak 111. Sebab kita ada 222 kursi. Makna kalau 111 pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab kalau 111 Pakatan Rakyat, 111 Barisan Nasional, masa tu siapa yang lari paling laju jumpa Agong, dia jadi Perdana Menteri. Jenuh berlari pula lah. Baik, untuk simple majority dipanggil 112. DAP bertanding 46. Nak jadi Perdana Menteri apa? Apa punya gila maklumat UMNO ni? Bodoh ni UMNO. Tuan-tuan, dia bertanding 46. Baik, untuk pilihan raya akan datang ni, kalau bertambah pun 1-2. Dia bertambah bentung. DAP akan bertanding. Dulu PKR bertanding di Bentung. Kan? Kali ni DAP akan bertanding di Bentung. Sebab apa DAP nak bertanding di Bentung? Sebab dia nak potong telinga. Sebab Menteri Besar Pahang ni, dia kata kalau DAP menang di Bentung, Barisan Nasional kalah, saya akan potong telinga. Jadi tuan-tuan, besok boleh hantar resume kepada kami PAS di Pahang. Jawatan kosong, tukang potong telinga. Menang je, kita akan proses borang tu. Siapa yang layak, kita panggil pergi ke Pahang lah. Baik. Potong kepala. Depan Datuk Najib ni, pemimpin UMNO, depan pengundi Melayu. Depan pengundi Melayu dia kata, kalau menang Pakatan Rakyat, DAP jadi Perdana Menteri. Depan pengundi Cina, mereka kata, kalau menang Pakatan Rakyat, PAS jadi Perdana Menteri. Ni, tuan-tuan. Mana satu betul? Depan orang Cina, patutnya kalau kamu dah kata DAP jadi Perdana Menteri, depan orang Cina pun cakaplah benda yang sama. Pasal apa depan orang Cina kamu kata PAS jadi Perdana Menteri, PAS akan buat hudud. Cakap depan orang Cina ni. Tuan-tuan, di situ pun tak betul lah. Baik, komposisi calon untuk 2008. Tuan-tuan, bila saya keluarkan maklumat ni, saya sendiri terkejut. Tahun 2008, masa tu Pakatan Rakyat tak ada lagi, tapi kita bersetuju untuk tanding 1 lawan 1. Maknanya kira ada dah lah Pakatan Rakyat secara tidak bernama masa tu, cara tak rasmi. Baik, kita dalam Pakatan Rakyat masa tu 2008, kita menampilkan 146 orang calon Melayu. Bukan Melayu 76. Tuan-tuan tahu Barisan Nasional calon Melayu ni berapa orang? Saya sendiri terkejut bila kita keluarkan maklumat ini. Calon Melayu dalam Barisan Nasional 123 orang. Maknanya kita lebih daripada calon Melayu, kita lebih daripada Barisan Nasional. Yang UMNO tuduh ni Melayu akan hilang kuasa. UMNO hilang kuasa. 46, kita lebih berapa? 23 kita lebih. 23 yang kita bertanding tu, 23 tu sepatutnya 23 tu UMNO bertanding. Tapi UMNO telah serahkan 23 ini kepada bukan Melayu dalam Barisan Nasional. Menjadikan bukan Melayu jadi 99. Saya tak mau cerita maklumat ni. Ini maklumat yang ada sedikit unsur perkauman, tapi bila dah melampau sangat, UMNO tuduh Pakatan Rakyat nak jual Melayu, khianat Melayu, kita bentak dah bilang, biar dia faham sikit. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Orang Melayu takut apa nak buat perubahan?
Cina jadi Perdana Menteri. 146 orang kalau jadi ahli parlimen, Melayu bertambah. Takkan tiba-tiba 146 yang ramai Melayu ni angkat DAP jadi Perdana Menteri? Kita boleh fikir sendiri, tuan-tuan sekalian. Ini 99. Saya sebut 23 ni, tuan-tuan. 23 ni. Kan orang tak percaya pula, betul ke UMNO serah 23 kursi, Ustaz? Saya tunjuk. Ni, Teluk Kemang. MIC. Orang India di Teluk Kemang pun tak undi MIC. Tuan-tuan, mereka pilih antara MIC calon India dengan calon Melayu. Mereka cari yang tak rasuah. Bukan kira pada bangsa. Tengok, Teluk Kemang, Sultan Aden lawan Kamarul Bahrin. Menang Kamarul Bahrin. 1 kursi Melayu bertambah dalam parlimen. Kota Raja, Dr. Maria lawan Witness Warren. Menang Dr. Maria 2. Tan Chai Ho, kan? Dia ingat dia seorang ada Tan. Kita pun ada Tan tak? Tan Sri Khalid. Menang Tan Sri Khalid. 3 dah. Baik. Fu Ah Kiau. Hang ingat hang seorang ada Fu. Kita ada Fuzia Saleh. Menang Fuzia Saleh. Tuan-tuan, 4 dah. 4. Ni, Ulu Selangor. Dulu kan kita menang dulu mula-mula. Dr. Zainal Abidin menang. Lepas tu bila penang kecil kalah. Dan ada 17 lagi yang kursi yang kita letak calon Melayu kalah. Cuba bayangkan 17 ini menang campur dengan 5 tadi. Tuan-tuan, ini antara yang tuan-tuan kena tahu. Bertambah kursi Melayu ni. Ni. Secara ringkasnya, Pandan, Syed Syahir kalah. Greek Perak. Ni Greek ni. Di Perak ni. Melayu 73%. 73% Melayu di Greek. Dia letak siapa dia? Tan Lien Hao. Tan Lien Hao tu kan bayangkan duk cerita bab Melayu ni. Kan? Ini antara yang tuan-tuan kena tahu. Baik. Kemudian dia kata ni hubungan PAS dengan DAP ni. Saya sebut pada tuan-tuan secara ringkas. Ni, dia kata Ketua Menteri habis dah. Dia kata Pulau Pinang, Ketua Menteri Cina. Baik, kita buka sejarah Pulau Pinang. 57, merdeka. Ketua Menteri yang pertama, start daripada kita merdeka, Wong Pony, MCA. Ketua Menteri yang kedua, Lim Chong Yu. Ketua Menteri yang ketiga, Koh Su Kun. Ketua Menteri yang keempat, Lim Guan Eng. Kita sejak daripada merdeka, Ketua Menteri dah Cina dah di Pulau Pinang. UMNO baru sedar Ketua Menteri Pulau Pinang Cina tahun 2008. Dia lambat sikit, benak ni biasalah. 2008 dia baru sedar. Baik, saya tengok, saya nak buat perbandingan antara 2 ketua menteri, satu gerakan, satu DAP. Peruntukan untuk hal ehwal Islam, zaman DAP jadi ketua menteri, 2009 33 juta, 2010 38 juta, 2011 45 juta, 2012 64 juta. Zaman Goh Sukun gerakan berapa? 25 juta sahaja. Tuan, baik. Sagu Hati Kafar, zaman Koh Sukun, BN 659,000. Zaman Pakatan Rakyat 900,000. Tuan, Sekolah Agama Rakyat, zaman Koh Sukun, BN berapa? Kosong. Pakatan Rakyat bagi berapa? 1.75 juta untuk Sekolah Agama Rakyat. Sekolah Agama Rakyat darjah 1 hingga darjah 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Bukan hak yang kafar Fardhu Ain tu. Hak yang UMNO bagi, dia kata dia bagi hak Sekolah Agama Rakyat, hak Fardhu Ain tu. Tuan, baik. Dana hufaz hafal Quran, zaman BN kosong. Zaman Lim Guan Eng 130,000 setahun. Sumbangan Ihya Ramadan, zaman BN kosong. Lim Guan Eng jadi ketua menteri untuk Ihya Ramadan 213,000 setahun. Sepanjang bulan Ramadan, ia agih pada seluruh masjid di Pulau Pinang. Bulan Al-Quran zaman BN tak ada bulan Quran, kosong. Zaman Pakatan Rakyat 100,000 setahun. Tuan, untuk bulan Al-Quran. Tuan, ni Ustaz Azhar Idrus boleh kuliah di Padang Hotel Lama. Padang milik Majlis Perbandaran Malay Bandar Raya Pulau Pinang tu, boleh kuliah situ. Zaman Barisan Nasional tak, jangan haraplah, jangan mimpi dah boleh kuliah kat situ. Semayang Maghrib, semayang Isyak di situ. Bila UMNO tak boleh jawab, tuan-tuan, dia tak boleh jawab isu ini, apa dia buat? Dia tunjuk gambar ni.
Betul tu UMNO. Ni buku yang diedarkan sekarang ni, gambar dia kata, tengok Lim Guan Eng sembelih korban. Tuan-tuan, yang saya peliknya ada UMNO yang bangang percaya ni. Saya boleh tunjuk bukti. Tuan-tuan, saya ada 3 gambar di posisi yang berbeza, tuan yang sembelih lembu ni. 3 gambar. UMNO dia ambil satu gambar dia. Baik, gambar yang pertama. Ni, tuan-tuan tengok, yang pakai baju biru tu, kan, pakai kopiah, baju warna biru. Kemudian abang kita yang baju warna gelap sikit ni, kan. Tengok, ni posisi yang pertama. Oh, tukar kepala. Tukar kepala. Baik, ini posisi pertama ketika nak sembelih. Kan, dia yang UMNO dia ambil tu, dah sembelih kan. Ni posisi yang pertama sebelum sembelih. Posisi yang kedua, yang ni yang tukar kepala ni. Ni posisi yang kedua. Baru sembelih separuh. Datuk Nizar. Posisi pertama, posisi kedua. Ni Datuk Seri Nizar ni. Posisi ketiga hampir selesai penyembelihan. Juga masih Datuk Nizar. Tapi jahat tak jahat UMNO ni, dia tukar kepala, lepas tu dia sembah. Siap nak tanya soalan lagi ni. Dia kata, nak tanya ke ustaz? Apa hukum orang kafir sembelih korban, boleh makan ke tak? Kepala otak hang. Tanya soalan biar hak yang betul, hak yang fakta betul. Jangan hak pembohong kamu tanya soalan. Tuan-tuan, ni gambar ni sedang disembah sekarang. Tuan-tuan, ni kursus kahwin, ni gambar asal. Boleh UMNO dia buat gambar, buat salib depan tu. Dia kata tengok orang Melayu pakai tudung duduk dalam gereja. Ni gambar asal dia, kursus perkahwinan. Boleh UMNO dia buat gereja, dia buat gambar salib, lepas tu dia sebar. Tengok orang Melayu pakai tudung. Jahat UMNO ni tuan-tuan. Kalau tak jahat tak nama UMNO. Kalau ni tuan-tuan, baik. Ni Kristian agama resmi. Tuan-tuan, Kristian agama resmi. Tuan-tuan tahu penganut Kristian di Malaysia berapa? Saya tunjuk statistik penganut Kristian di Malaysia. Yang warna hitam 9%. 9% ni 2 juta daripada 28 juta rakyat. 2 juta penganut Kristian tiba-tiba menang Pakatan Rakyat Kristian agama resmi. Boleh fikir sendirilah, jangan jadi bodoh sangat. Tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kata apa ni? Ni, Malaysia akan jadi ejen Israel. Baik, saya tunjuk berita TV9. Ni saya nak habis dah, nak landing. Bagi saya 5 minit. Boleh tak? Okey, terlanjak sikit 2-3 minit tak apa kot. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Kesatuan Kaki Tangan Northport Malaysia Berhad NMB berdemonstrasi secara aman di hadapan pintu utama kontena Terminal 1 pagi tadi. Mereka mendesak kerajaan tidak membenarkan kapal dagang Israel berlabuh di perairan negara. Kita nak membantah kerana Israel ni menahan kapal bantuan ke Gaza. Dalam masa yang sama kita mempertikaikan kenapa dia tahan kita dan kita benarkan dia masuk dalam pelabuhan Kelang. Lebih 100 ahli Kesatuan Kaki Tangan NMB berkumpul secara aman untuk menyerahkan memorandum kepada pihak pengurusan mereka. Mereka mahu pihak Lembaga Pelabuhan Kelang LPK, Kementerian Pengangkutan dan Operator Pengendalian Terminal Pelabuhan lebih peka dan bertindak secara kolektif, telus dan berani menentang kekejaman Israel. Pada 7 Jun lepas, kapal kargo Israel Zim Genova telah memasuki Pelabuhan Kelang. Ia menimbulkan persoalan kerana Malaysia dan Israel tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebuah lagi kapal Zim USA dijangkakan memasuki Westport pada 20 Jun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha sebelum ini memaklumkan bahawa kapal Israel dibenarkan memasuki pelabuhan negara ini untuk tujuan perdagangan. Siapa rakan Israel ni? UMNO. Kapal Israel masuk dah ke Malaysia ni, dituduh Pakatan Rakyat juga. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik. Itulah saya sebut pada tuan-tuan, bila orang rakyat tahu maklumat ni, hak saya sebut tadi, golongan cerdik pandai di bandar yang tahu maklumat ni, apa berlaku? Mereka hari ni berpusu-pusu menyerahkan borang kepada PAS. Ni Tengku Paduka Raja Tengku Ibrahim, kerabat di Raja Terengganu.
dua beradik dengan Sultan Terengganu, ayahanda kepada Sultan Mizan ni. Dua beradik, dia bapa saudara Sultan Mizan. Serah borang. Datuk Umar Bakar, dua pegawai khas, dua Perdana Menteri, bekas pengarah Kastam Pulau Pinang, bekas timbalan pengarah Hospital Besar Melaka, ini TLDM, Laksamana Pertama Imran Abdul Hamid, kemudian bekas pengarah Jabatan Perak, bekas pengarah Jabatan Johor, Jabatan Pelajaran Johor, bekas timbalan pengarah Jakim, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, bekas Ketua Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia, bekas pengarah kanan Lembaga Pertubuhan Peladang, bekas pengarah Eksekutif Felda Plantation. Ni serah borang pada PAS ni. Bersama-sama sebab mereka ada maklumat cukup. Bekas naib presiden kanan FEKRA, orang nombor 2 dalam FEKRA, bekas ketua Setiausaha Tanah dan Galian, Kementerian Tanah dan Galian, bekas timbalan ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Ismail Hamzah, Tamrin Tun Ghafar, bekas pengurusi MARA. Tuan-tuan, habis semua. Datuk Rahman Maidin, bekas CEO Media Prima hak jaga TV3 tahun 90-an dulu. Serah borang menyertai PAS. Datuk Muhammad Nazli Abdul Majid, bekas timbalan ketua pengarah Jabatan Pertanian, pesara-pesara kanan Datuk Seri, hari ini bersama dengan PAS. Sebab itulah Ketua UMNO, tunggu apa lagi? Keluarlah orang cerdik pandai bersama kita. Dan hari ini rakyat dah nak buat perubahan. Rakyat dah sudah tidak sabar untuk mengangkat kad merah kepada Perdana Menteri. Boleh? Saya yakin dan percaya boleh. Tuan-tuan, sebelum saya berundur, CD saya tadi ni, saya cerita ni banyak tak sempat nak cerita kan, isunya banyak kan. Tuan-tuan dapatkan di payung warna kuning hijau tu, payung warna kuning hijau tu, ni CD ceramah saya bergambar macam ni lah. Dia selang-seling gambar muka saya, gambar CD tu berselang-seling, tuan-tuan dapatkan di payung tu. Kemudian saya nak minta tuan-tuan sebarkan buku ni, 66 fakta UMNO khianat Melayu. Jangan beli satu, beli 5, satu simpan, 4 lagi besok edar. Bagi pada kawan-kawan supaya mereka tengok fakta UMNO khianat Melayu. Dia masukkan satu persatu maklumat ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri. 66 fakta. Dan yang ni Datuk Tamrin punya buku, Melayu dan Islam antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Orang duk persoalkan Melayu akan ketinggalan, Islam akan hilang, luput dan sebagainya kalau Pakatan Rakyat menang. Hak ni pun saya nak cadang tuan-tuan beli sekurang-kurangnya 5. Dan kita banyak gambar. Tulisan tak banyak sangat dalam buku Datuk Tamrin ni. Tulisan tak banyak, kita masukkan gambar. Kemudian tuan-tuan beli sekurang-kurangnya 5. Kalau lagi lebih, lagi baik. Sebab kita nak menang di Perak. Betul tak? Tuan-tuan nak ambil balik Perak, tuan-tuan kena bekerja. Dapatkan buku ini di payung tu. Beli lebih, edarkan kepada kawan-kawan kita. Yang ni The Black Rose, jutawan kapek yang berpaling tadah, rakan kepada Rosmah. Dia mendedahkan segala-galanya, cerita tentang kekayaan Rosmah, syarikat yang dia kongsi bersama dan sebagainya. Semuanya tuan-tuan dapatkan di situ. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran dan ketelanjuran. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Mampu yang no. Hidup Majid. Hidup Pak Den lah. Pak Den tak nak. Itu dia tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Jelas, padat dan tepat. Kalau macam ni punya tuan-tuan, kalau duduk dalam UMNO lagi tak tahu dengan apa lah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat kita daripada UMNO dan Barisan Nasional, daripada orang atas pagar, pertubuhan NGO, marilah bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. InsyaAllah kita membuat perubahan di muka bumi Malaysia yang kita cintai ini. Kalau tak betul, kalau bohong, kalau fakta ini tak betul tuan-tuan, lama dah SB main tangkap ustaz kita ni, main saman dia lama dah. Jadi benda ni betul, tepat tuan-tuan, bukan autor. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah kita buat perubahan di atas muka bumi Malaysia ini dan naikkan Pakatan Rakyat di Putrajaya. Insya-Allah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi saya sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu bis salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.